uhdikum. Mintalah daripada aku hidayah, aku akan berikan hidayah kepada kamu. Maksudnya apa? Maksudnya dalam dunia ni, dalam urusan ibadah, dalam urusan akidah, kita tak dapat tahu apa kehendak Allah melainkan apa yang disampaikan di dalam wahyu. Sebab itu akidah kita kena percaya bila datang sesuatu dalil baru boleh percaya. Ada tak golongan ahli bid'ah yang percaya benda yang tak ada dalam dalil? Ada. Contohnya golongan Syiah. Syiah dia percaya Ali bin Abi Talib patut jadi khalifah lepas Abu Bakar. Lepas Nabi, sebelum Abu Bakar. Abu Bakar merampas kuasa, dia kata. Umar merampas kuasa. Dia kata Ali afdal berbanding Abu Bakar. Kita kata mereka sebagai ahli bid'ah. Sebab percaya satu benda yang tak ada dalam dalil. Bila kita tengok dalam Quran tak ada. Bila kita tengok dalam hadis yang sahih di sisi kita, tak ada yang mengatakan Ali patut jadi khalifah setelah daripada Nabi dengan wahyu Allah. Tak ada. Yang ada pada kita, sahabat telah sepakat melantik Abu Bakar. Dan Ali sendiri bai'ah Abu Bakar. Itu yang ada di sisi kita. Maka percaya satu benda yang tidak ada dalil daripada nas dalam masalah akidah membahayakan. Mau mari datang dalil daripada Quran, mau mari datang dalil daripada sunnah, baru kita percaya. Sama juga dalam ibadah yang ghairu ma'qulatil ma'na, ibadah yang akal tak boleh fikir. Kita kena berpegang dengan dalil. Di mana dalil berhenti, di situlah kita buat. Mana dalil tak berhenti, mana dalil tak tunjuk, kita tak buat. Kalau kita buat juga, maka ia termasuklah dalam perkara bid'ah. Dalam urusan dunia, Islam meletakkan garis panduan. Dalam bab pemakaian, dalam bab nak pakai kereta ke, nak pakai motor ke, Islam letakkan garis panduan. Bukan semestinya stick seperti apa yang ditunjukkan oleh Nabi SAW, sebab dunia ini berkembang dalam masalah dunia. Sebab itu kita ada aircon, kita ada lampu, kita ada kamera, kita kuliah online. Bahkan kita buat di UPSI sekarang ni, saya dulu saya masih lagi pensyarah di Universiti Pendidikan, dipinjamkan saja ke sini. Kita buat sama-sama tim lah, kita buat aplikasi semak hadis. Kita kumpulkan hadis-hadis palsu dan dhaif dalam satu apps, boleh download dekat handphone. Ini hasil sumbangan orang ramai. Orang bagi kita belanja, kita kumpulkan, kita buat projek terjemahan hadis, terjemahan siapa yang kata palsu, siapa yang kata dhaif. Ada pula orang pergi tanya, Ustaz, Rora, benda ni tak bid'ah ke? Kadang-kadang manusia ni kan, kebodohan dia luar jangka. Kita tak jangka sampai tahap tu bebalnya. Orang mari mengajar bab bid'ah, dia tak mau dengar. Lama-lama dia jadi bebal. Kita pun tak suka sebut bab bid'ah ni kalau Nabi tak sebut. Tapi sebab Nabi sebut, para ulama menulis. Abu Syamah menulis, Asy-Syatibi menulis, ramai para ulama menulis. Ada satu kitab yang disandarkan kepada Imam Suyuti juga menceritakan bab bid'ah. Jadi sebab itulah para ulama zaman berzaman cerita bab bid'ah. Tapi ada tak benda yang dipanggil sebagai bukan bid'ah? Ya, dalam urusan dunia. Nak menyampaikan sesuatu, ia hanya satu wasilah, bukan matlamat. Dia bukan satu ibadah yang tak dapat difikirkan oleh akal. Kalau ibadah khusus yang tak dapat difikirkan oleh akal, akal tak tahu macam mana nak, kenapa benda ni jadi macam ni, dan kita kena berpegang dengan dalil. Tak boleh lawan. Subuh 2 rakaat, 2 rakaat. Asar 4 rakaat, 4 rakaat. Pasal apa? Kita tak tahu. Nabi tunjuk macam tu. Maka Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam hadis ni,
Setiap daripada kita tak boleh nak reka ibadat sendiri, kerana setiap daripada kita dituntut untuk minta hidayah daripada Allah. Maka Allah Azza wa Jal menurunkan nabinya. Allah Subhanahu wa taala menghantar setiap zaman para anbiya, para rasul untuk mengajar kepada manusia apakah itu agama. Kerana manusia tak tahu nak beragama macam mana kalau tidak ditunjukkan oleh para rasul. Maka sebab itu syahadah kita ada dua. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Biasanya manusia ada dalam jiwanya ada fitrah yang Allah Ta'ala bekalkan, iaitu rasa Tuhan tu wujud. Sebab itu dalam hadis Huzaifah, Nabi SAW menyebutkan amanah dengan perkataan amanah. Apa itu amanah dalam hadis Huzaifah tu? Para ulama mengatakan iaitulah fitrah. Allah Ta'ala bekalkan. Sebab itu Nabi sebut dalam hadis, ma min mauludin illa yuladu alal fitrah. Tak ada siapa pun yang lahir dalam dunia ni melainkan dia lahir di atas fitrah. Fitrah tu Allah Ta'ala bekalkan pada setiap manusia. Dan fitrah itu dibekalkan oleh Allah pada kita, kita tahu adanya Tuhan. Sebab itu setiap manusia, orang kata majoriti manusia dalam dunia ni beragama, rasa Tuhan tu wujud. Tapi tuntutan Allah pada manusia untuk mentauhidkan dia. Maka datang satu tuntutan, la ilaha illallah, tauhid, mentauhidkan Allah. Setelah kita mentauhidkan Allah, diminta pula kita untuk beribadat kepada Allah. Datang rangkap yang kedua, Muhammadur Rasulullah. Nak ambil ibadat, nak ambil agama, ambil daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka la ilaha illallah menafikan syirik, mengisbatkan tauhid. Muhammadur Rasulullah menafikan bid'ah, mengisbatkan sunnah. Minta daripada aku hidayah, kata Allah, aku akan beri. Kerana hidayah ni manusia perlu berusaha. Manusia perlu beramal, manusia perlu cari. Allah Ta'ala kata, minta daripada aku beri. Tapi ada orang yang tak mau. Ada orang yang berpaling. Dalam sejarah Islam, Nabi SAW berusaha semampu mungkin. Datang pada dia Ibn Ummi Maktum, tanya dia. Nabi SAW berpaling, bermasam muka dan berpaling. Sebab apa? Sebab Nabi bersungguh nak mengislamkan bangsawan-bangsawan Quraisy. Tapi apa yang berlaku? Mereka tak mau terima. Allah Ta'ala tak bagi pada orang yang tak mau. Allah Ta'ala tak bagi pada orang yang tak mau kepada hidayah. Yang ni kita kena tahu. Tapi Ustaz, dalam hadis bukankah Nabi kata dalam janin lagi Allah Ta'ala dah suruh malaikat tulis 4 benda? Summa yursalu ilaihil malak fayanfukhu fihi ruh wa yu'maru bi 4 kalimat. Bila sampai cukup umur janin dalam perut ibu dia, dalam rahim ibu dia, Allah Ta'ala hantar malaikat dan disuruh untuk tulis 4 benda. Bikatbi rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa syaqi aw sa'id. Disuruh tulis ajalnya bila, disuruh tulis amalannya macam mana, disuruh tulis rezekinya banyak mana, dia ni bahagia ke dia sengsara, ahli syurga ke ahli neraka. Maksudnya sebelum kita lahir Tuhan dah tahu dah. Kita kata betul. Tetapi pengetahuan Tuhan terhadap sesuatu yang bakal berlaku tak bermakna Tuhan tak berikan kita pilihan. Dalam beramal ini, dalam bertindak, dalam dunia ini, Allah Ta'ala berikan kita pilihan. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah Ta'ala tunjuk jalan, yang ni jalan yang bagus, ni jalan yang buruk, kamu pilih. Dan tuan-tuan masa datang kat sini tadi, ada siapa-siapa paksa? Tak ada siapa paksa kan?
Ada ustaz orang rumah dia minat kat ustaz, saya tak minat sangat pun. Itu tak boleh kata apalah. Tapi kebanyakannya insya-Allah datang dengan rela hati lah. Mudah-mudahan ada pahala lah. Kerana datang dengar kalam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan pilihan kita. Tak ada siapa paksa. Kan? Memang betul Allah Taala Maha tahu. Tapi Allah Taala beri pilihan. Allah Taala tahu sejak azali manusia ini memilih, akan pilih untuk jadi mukmin ataupun pilih untuk jadi kafir. Bukan Allah Taala paksa dia jadi kafir. Nabi SAW memberikan bukti yang pelbagai kepada manusia. Bagi pada Abu Jahal, bagi kepada Ubay bin Khalaf, bagi kepada Uqbah bin Abi Mu'aid. Tapi mereka tak mau beriman. Bahkan di akhir-akhir hayat Abu Talib, Nabi SAW still berusaha untuk menjadikan dia mukmin. Tapi dia tak mau. Adakah Allah Ta'ala paksa dia? Tak, pilihan dia. Maka Allah Azza wa Jal minta kita, arahkan kita untuk mencari hidayah. Allah Ta'ala akan beri kepada orang yang ingin mencari hidayah daripada dia. Ya ibadi, kullukum ja'i' illa man at'amtuh fastat'imuni ut'imkum. Wahai orang-orang yang beriman, wahai hamba-Ku, kata Allah, kullukum ja'i', semua daripada kamu ini lapar, illa man at'amtuh, kecuali orang yang aku berikan makan kepada dia. Fastat'imuni ut'imkum, mintalah makan daripadaku, aku akan beri makan pada kamu. Tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, rangkap ini memberi kita satu gambaran tentang pengharapan seorang mukmin, tawakal seorang mukmin kepada rezeki patutnya hanya kepada Allah. Tapi apa yang berlaku, ada kalanya manusia itu menggadaikan prinsip, melakukan apa yang dilarang oleh Allah hanya semata-mata kerana nak makan. Kita melihat kerosakan demi kerosakan, korupsi demi korupsi berlaku dalam kerajaan orang Islam. Sebab apa? Sebab nak makan. Kerana mereka menyangka yang beri makan itu pemberi rasuah, sanggup langgar. Sebahagian daripada orang-orang yang ada kuasa menggunakan kuasa menyeleweng semata-mata untuk mendapatkan habuan dunia, nak makan. Kena ingat, Allah beri makan. Sebahagian daripada kita langgar kadang-kadang. Boleh join pula tai pusam. Semata-mata kerana apa? Mungkin kerana nakkan sokongan daripada orang-orang yang terlibat dengan tai pusat tu. Langgar apa yang Allah Ta'ala larang. Tuan-tuan, dalam bab beri ucapan pun ulama' beza pendapat dah. Apatah lagi pergi join. Ajaib. Kena ingat, yang beri makan tu Allah. Kalau Allah Ta'ala kata kau tak dapat, kau tak dapat. Sebab tu kita kena baca lepas solat. Kan lepas solat kita baca, Allahumma la mani'a lima a'tait, wa la mu'tiya lima mana'at, wa la yanfa'u dhal jaddi minkal jadd. Allahumma la mani'a lima a'tait. Wahai Tuhan, tak ada siapa yang boleh halang kalau kau nak bagi. Wa la mu'tiya lima mana'at. Tidak ada pemberi kalau kau halang, wahai Tuhan. Kita kena baca ni setiap kali salat fardu ni. Lepas salat bagi salam, baca yang ni. Selepas istighfar, baca yang ni. Dan kena faham. Sebab apa kena faham? Pengharapan bulat pada Allah. Kalau orang bagi tahu kat kita, ustaz kena buat macam ni ustaz, tapi ialah kena langgar sikit kalau ustaz nak apa benda, kita kata dia bagi makan, yang bagi makan padaku Allah, bukan kau. Kan kadang-kadang orang cakap, saya jenis outspoken sikit, tulis pun sama juga. Kan? Kadang-kadang orang gertak juga, engkau orang ambil tindakan. No, Allah Ta'ala yang bagi makan, bukan dia.
digertak sebahagian daripada sahabat-sahabat kita untuk dibuang kerja hanya semata-mata bercakap benda yang betul, hanya semata-mata menegur tokoh-tokoh ilmuwan yang lebih glamour daripada dia dalam kesalahan yang jelas salah. Kita bagi tahu kat dia, kullukum ja'i. Allah Ta'ala pesan, semua di kalangan kamu itu lapar kecuali orang yang aku beri makan. Engkau yang nak guna kuasa ni, satu hari Allah Ta'ala tarik kuasa yang ada pada engkau juga akan berlapar. Jangan nak sombong sangatlah. Itu maksudnya. Wahai manusia, apa yang ada pada kamu ni, yang kita duk ingat, makanan ni milik kita, kalau Allah Ta'ala tak izin, dia tak jadi.